Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya pengusi Yang berhormat Dato' Azman, Yang berusaha Ustaz Fauzi, seluruh pimpinan, urustia, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya syukur alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berjemaah maghrib di sini dalam program Teguh Bertahan. Dan hari ini Teguh Bertahan ada dua kawasan. Satu kawasan sini dan satu lagi di Hulu Terengganu. Dan seterusnya dalam masa yang ada ini saya diminta untuk sikit pengisian. Saya nak isi pun tak pandai juga. Kita sama-sama insya-Allah. Berdasarkan firman Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala sebut supaya kita menceritakan kisah-kisah yang lalu. Supaya la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka dapat menggunakan akal fikiran, berfikir kenaan dengan kisah-kisah lampau yang boleh menjadikan pengajaran kepada kita. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pengajaran, ada ibrah bagi orang yang ada hati budi, akal budi, hati nurani. Dia cerita-cerita juga, tapi di sebalik cerita itu ada maklumat yang boleh kita ambil dan ada pengajaran yang boleh dapat. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, maknanya daripada cerita ini daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya saya mendengar Rasulullah SAW menyebut, yaqul, Rasulullah kata, tapi lepas tu saya cakap Melayu lah, tak ambil Arab lah, panjang sangat nanti. Kata dia, saya mendengar Rasulullah SAW menyebut, berkata, ada 3 orang zaman dulu, dan mereka ini akhirnya berjalan sehingga akhirnya mereka bermalam dalam sebuah gua. Cerita orang dulu, bermalam dalam gua. Tiba-tiba satu batu jatuh dari atas bukit, jatuh atas bukit, tutup pintu gua. Lalu masing-masing kata macam mana kita nak selamat daripada gua ini. Pakai handphone, tak ada handphone. Nak pakai telefon, tak ada. Melainkan kata mereka, masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan amalan baik yang pernah kita lakukan. Nak minta tolong orang tak boleh dah. Duduk dalam gua 3 orang. Lalu masing-masing berdoa. Yang pertama dia berdoa, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya ada mak dan ayah yang tua. Saya adalah anak yang cukup baik. Saya jaga mereka baik-baik. Dan saya sentiasa memberi makan minum mereka sehingga satu hari saya balik lewat. Mereka dah tidur. Saya ada susu nak bagi mereka minum. Tapi dia kena tidur, saya tak gamak dan tak sampai hati untuk gerak mereka. Bahkan saya tidak membenarkan anak-anak saya untuk makan minum susu itu. Sehinggalah akhirnya sampai pagi esok walaupun anak saya menangis minta susu. Lalu apabila mereka bangun, saya bagi minum. Maknanya saya tidak mendahului mereka dalam hal ini, hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, kalau apa yang saya buat itu mengharap redha-Mu, maka ya Allah, selamatkanlah kami daripada gua ini. Tiba-tiba fam farajat syai'an la yastati'un. Tiba-tiba batu tadi gerak sikit. Gerak sikit. Tapi tak boleh keluar lagi.
Hak kedua, orang kedua pula berdoa, ya Allah ya Tuhanku, saya ada sepupu comel loteng. Cerita orang muda sikit. Sepupu saya comel loteng. Dan saya memang nak dia. Tapi dia tak layan lah. Boleh layan. Cerita orang muda sikit dah. Tak layan. Tiba-tiba sampai satu masa berlakunya masalah ekonomi. Makanan tak cukup. Duit tak ada. Tiba-tiba dia datang kepada saya minta bantuan. Saya bagi dia 120 dinar dengan syarat. Dengan syarat dia kena bermalam dengan saya. Dan dia sanggup kerana tak ada duit. Sehinggalah apabila orang lelaki puan, dia kata kira-kira boleh berlakulah, gitu dia. Falamma qa'atu baina rijlaiha, orang Melayu, orang Arab cakap faham dah. Orang pondok ni fahamlah. Falamma qa'atu baina rijlaiha, maka pupu saya kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan masukkan, jangan sarungkan cincin ke tempat yang bukan jarinya. Jangan sarungkan cincin pada bukan jarinya. Saya rasa saya takut kepada Allah. Saya rasa saya berdosa. Saya lari terus dan saya tinggalkan dia dengan duit-duitnya itu. Saya tak ambil balik. Ya Allah, kalau itu saya lakukan kerana harapkan redha-Mu, ya Allah, tolong bantu kami, selamatkan kami dari gua ini. Tiba-tiba batu tadi gerak sikit lagi. Tak boleh keluar juga. Tak boleh keluar. Maka orang ketiga pula berdoa. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, saya ini seorang usahawan. Tak kira petani ke apa ke, usahawan. Kalau tanya esko lah, usahawan macam mana. Saya seorang usahawan. Tiba-tiba ada seorang pekerja saya ini, dia tinggalkan kerja dengan tak bagi tahu. Lalu saya pula duit gaji dia yang tak ambil lagi, saya kembangkan, saya laburkan. Apabila saya laburkan, duit dia jadi banyak. Sehingga saya boleh beli lembu, unta, kambing dan hamba. Banyaknya harta dia. Apabila banyak, dia pun sampai. Dia pun mari. Dia kata, tuan, mana gaji saya yang saya tinggal yang tak ambil dulu? Kata saya, tu lembu, unta, kambing, penggembala tu hakmu belaka lah. Dia, tuan, jangan nganjing gitu. Saya nak gaji saya je, tu banyak sangat, jangan nganjing saya. Kata dia, hakmu belaka lah. Hakmu belaka tu aku laburkan duitmu itu. Ambil lah. Lalu dia ambil belaka, ya Allah. Sikit habuk tak tinggal kat hamba. Kalaulah ya Allah, hamba lakukan itu semua kerana-Mu, ya Allah, tolong lepaskan kami daripada malapetaka dalam gua ini. Lalu batu tadi gerak dan ketiga-tiganya boleh keluar. Nampak? Apa nampak? Nampak tak? Kalau saing juruh, kalau saing tadi dua orang molek, seorang tak molek, mana kamu? Kalau saing tadi dua orang juruh, seorang tak juruh, alamat mati dalam gua. Ni untungnya saing juruh belaka, maka apabila batu tutup gua dengan doa yang ikhlas tadi, amalan yang baik tadi, Allah Ta'ala aturkan pintu gua tadi terbuka, yang akhirnya ketiga-tiga orang boleh keluar. Satu. Yang kedua nak sebutnya, cuba bayangkan. Yang pertama, bagaimana seorang manusia yang sayang, yang hormat mak ayah dia, dia tak akan, seorang anak yang menghormati mak dan ayahnya, dia mengutamakan mak ayahnya sehingga kira-kira anak dan isterinya itu tidak diberikan minum sebelum mak ayah minum. Yang kedua, mak ayah tidur, dia tak gerak mak ayah tidur kerana
dia kesian kat mak ayah dia hingga kira-kira mak ayah dia bangun, baru minum, barulah anak isteri dia boleh minum. Ada orang macam ni lah ni. Kita lah ada, kita buat gitu kat mak ayah kita. Ni anak-anak muda ni. Ada gitu tak? Kita ni kak, batang bawah tudung saja ada bahang lalu. Tambah-tambah pula balik pondok. Dia terlama tak makan makanan mak masak, rindu. Sedangkan malas masak. Tak, kerana kamu bukan niat lain. Kemudian orang yang ketiga cuba lihat. Dia maknanya kalau dia nak buat tak molek boleh dah. Tapi dia takut kepada Allah. Maka dia tinggalkan segala macam itu. Kemudian orang kaya ni. Orang yang ada tukang ada pekerja dia. Dia laburkan harta pekerja dia. Kalau kita, pekerja kita lari tinggal jawatan tak khabar. Saman ada lagi. Saman lagi sebab apa? Tak bagi tahu. Ini dilaburkan. Maknanya kalau dia seorang usahawan, dia boleh laburkan harta pegawai kaki tangan dia kerja itu sehingga boleh beli lembu, unta, kambing, orang gaji sebagainya. Cuba bayangkan bagaimana kerajaan jaga rakyat. Itu tak khabarnya. Kerajaan kena jaga rakyat. Bukan kerajaan bahang rakyat. Kerajaan kena jaga rakyat. Jaga rakyat. Jadi, cuba bayangkan dia itu baru seorang usahawan. Dia boleh tolong kembangkan modal pekerja dia hingga begitu banyak, sehingga macam-macam, hingga banyak itu, sehingga tuan punya duit pun tak percaya sebab nampak banyak sangat. Ini nak menggambarkan bagaimana hidup kita ini mesti bersaing dengan berkawan dengan orang baik, orang jujur. Dan kita hendaklah sentiasa buat kerja itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa juga bidang kerja kita. Kalau kita lihat tiga orang tadi berbeza-beza bidang kerja masing-masing, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah mengharapkan Allah Ta'ala memberikan bantuan hasil daripada gerak kerja yang baik, yang ikhlas. Kalau kita lah agak-agak sangkut dalam, nak sangkut ke mana lah ni? Nak kita pergi ke laut, tak pergi ke laut. Kalau orang pergi ke laut, sangkut juga ke laut, waktu tu nak doa guan. Hamba dengar cerita seorang hamba Allah. Dia karam di laut. Dia kata waktu dia karam tu, dia nampak duit dia di bank 40,000. 40,000 duit dia di bank. Tapi tak boleh nak selamat dia. Maka tiba-tiba ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba ya Allah, ya Allah. Sekeping papan depan dia. Dia pun pegang papan tu dan dengan izin Allah dia selamat. Dia kata, duit 40,000 pun kalau duduk tengah laut mapuh gitu je, kata dia. Allah Ta'ala juga. Maknanya manusia dalam keadaan letih, derita, sengsara, ketika tidak ada tempat pergantungan, maka dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tu cerita. Lepas cerita ambil balik tiba ada gitulah. Itu satu cerita. Cerita kedua, malam ni cerita je. Cerita dah. Sebab tengok orang muda kita cerita je. Orang lama tak apa, cerita pun sedap juga. Tapi hak tadi tu cerita hak tengah-tengah tu hamba tak gamak nak khabar, cakap Arab sikit lah. Tak apa lah. Ni cerita sedap lagi. Ni cerita orang jenis lupa. Melayu mudah lupa, bukan Melayu ni, Melayu lain. Melayu ni ingat insya-Allah. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menyebut, Nabi kata apa? Dulu, kana fi man kana qablakum, dulu, bukan zaman Nabi ni, zaman dulu. Ada seorang lelaki, dia bunuh 99. Berapa lah? 99 dek. 99 orang. Zaman dulu lah, bukan zaman ni. Dia bunuh 99 orang. Lalu, dia pun cari macam mana nak taubat. Macam mana nak taubat ni, bunuh 99 orang. Maka orang pun tunjuk seorang Tok Lebah. Dia pun datang Tok Lebah tu. Dia kata dia bunuh 99 orang. Boleh tak nak taubat? Boleh nak taubat? Tok Lebah tu kata tak boleh. Bunuh seorang pun dosa, ni bunuh 99 orang.
Nak taubat guna. Dia pun bunuh seorang lagi. Jadi berapa? Jadi 100. Bila bunuh sampai 100, dia mikir dosa. Mikir dosa. Nak buat guna. Tanya orang. Siapa ada orang alim? Orang pun tunjuk kat orang alim. Dia pergi jumpa orang alim. Dia jumpa orang alim, dia kata, Tuan Guru, saya dah bunuh 100 orang. Boleh tak saya nak taubat? Kau nak gamak. Tadi bunuh 99. Tak boleh taubat. Seorang jadi 100. Hak ni pergi jumpa orang alim. Boleh tak nak taubat? Orang alim. Bukan orang tak alim, orang alim. Orang alim tu kata boleh taubat. Taubat tu hak kamu. Hak nak terima Allah Ta'ala. Maka apabila kamu nak taubat, mudah je. Kamu taubat dengan Allah Ta'ala, lepas tu kamu kena pergi negeri nu. Negeri tempat orang juruh tu. Mu tak duduk sini. Kalau mu duduk sini, mu jadi jahat mula. Mu tak duduk sini. Mu kena pergi negeri sana. Sana ada orang juruh. Mu kena pergi saing dengan orang juruh tu. Barulah mu boleh jadi orang juruh. Dah dia pun nak taubat. Taubat. Maka dia pun musafir. Sampai tengah jalan mati. Malaikat rahmat turun. Malaikat azab pun turun. Malaikat rahmat kata, hak ni orang aku. Sebab dia taubat. Maka apabila taubat, Allah nak terima taubat dia, dia akan diberi rahmat. Kata malaikat azab, tak boleh. Mana boleh dia boleh buat kebaikan lagi. Dia taubat. Tapi tak beramal lagi. Allah Ta'ala hantar malaikat lain pula. Seorang lagi malaikat. Jadi yang ketiga. Malaikat yang ketiga ni menyerupai manusia. Lalu malaikat rahmat dengan malaikat azab ni tanya, Tuan, macam mana nak hukum? Dia jadi hakim pula. Dia jadi hakim. Malaikat kata ni, yang jadi hakim dia kata, musukat. Tempat dia mati dengan tempat dia nak pergi, mana jauh dengan tempat dia mati dengan tempat dia tinggal. Apabila gitu, diukur lah. Ukur. Ni tempat mati, sampai tempat dia nak pergi. Ni tempat mati, sampai tempat dia tadi. Tiba-tiba, didapati bahawa kau dekat ke sana. Kau dekat tempat dia nak pergi. Maka, orang ini diserahkan kepada malaikat rahmat. Nak kabarnya apa benda nak kabarnya? Nak kabarnya yang pertama, cerita lepas tu yang pertama, dalam bab hukum hakam ni kena tanya orang alim. Tak boleh tanya Tok Lebay. Tok Lebay dia pandai tapi dia tak alim. Dia amalan banyak, dia juruh molek, sembahyang 4 molek, tapi dia tidak pandai untuk memberikan penerangan dan penjelasan. Tempat kita pun ramai juga orang hak jadi Tok Lebay. Ada juga hak jadi alim. Jadi Tok Lebay ni dia mudah hukum cara tu lah. Mak bunuh 99 masuk neraka lalu. Jadi maknanya bukan menyebabkan orang kau juruh, orang kau jahat bunuh lalu. Jadi oleh kerana itu dalam bab soal hukum hakam kena rujuk kepada orang yang alim. Orang yang alim. Kalau orang tu walaupun orang tu juruh, dia sembahyang bang molek, pakai molek, tapi dia tidak ada ilmu, maka kena tanya orang yang alim. Tu ya, kadang-kadang kita ni tak tanya orang alim. Buat dulu baru tanya orang alim. Susah. Buat dulu, lepas tu tanya orang alim. Orang alim kita tak boleh tu. Dah nak buat guna, buat dah. Dah buat dah. Ini suatu benda yang kadang-kadang kita kena ambil kira. Sebab tu kita faqsusil qasas la'an lahum yatafakkarun. Allah Ta'ala ajar kita supaya kita mengambil beberapa iktibar daripada sirah lampau. Sebab tu Quran pun banyak cerita. Uslub dalam Quran banyak cerita untuk kita ambil iktibar. Satu lagi cerita. Petang cerita je. Cerita je. Padang waktu nyamak banyak gitu lah. Duduk tengah padang kena cerita lah. Cerita lain ngantuk kita. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia mendengar Nabi menyebut. Nabi cerita. Ni cerita Nabi belaka ni, bukan cerita dongeng. Hak ni cerita sungguh ni. Hak ni cerita manusia mudah lupa. Jangan molek ni. Kena kita lagi. Nabi kata ada 3 orang Bani Israel.
3 orang Banu Israel, seorang penyakit sopak, seorang kepalanya botak, kotor, kudis, dan seorang lagi buta. Orang yang sopak tak sopak? Anak-anak tahu tak sopak? Sopak ni kulit bala-bala. Tahu tak? Kulit dia tu warna putih. Tahu tak? Jatuh. Bala tak? Tahu tak anak-anak orang lama tahu. Ni anak-anak muda ni. Santri. Santri ni santri. Nyakit. Yang kedua, kepala dia ni botak no problem, botak comel. Tapi berkudih. Kudih. Yang ketiga buta. Buta ni saya kira memang buta tak nampak Buta tak nampak. Allah Ta'ala nak uji orang macam ni. Dah sakit tu, sakit dah. Uji lagi. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat. Malaikat pertama dia pergi kat orang nyakit sopak. Juga sakit sopak ni kulit bala tu. Dia kata, apa benda mu hak suka gak? Apa benda hak mu paling suka? Dia kata, ni malaikat tanya. Kata orang tu, saya kalau sukanya kulit comel. Tak. Warna kulit comel. Nyakit saya ni hilang. Sebab saya ni orang tak suka dekat saya, orang jauh dengan saya, orang hina saya. Malaikat pun sapu gitu. Lega lalu. Comel loteng lalu kulit. Ini Allah tak nak uji. Lalu malaikat tanya lagi, kalaulah orang nak bagi harta, mu nak benda tak? Dia kata, kalau nak harta, nak unta lah. Unta besar sikit. Malaikat kata, dah mengambil tu ada unta. Ada begitu. Unta tu pula yang dah bunting. Tahu tak bunting? Benda. Bunting tu benda. Ngandung tu maknanya ada anak dalam perut dia. Maknanya malaikat kata, tu belakang kemahmu ada anak unta lalu. Unta pula nak beranak dah. Bela 2-3 hari beranak lalu. Semoga Allah Ta'ala berkati kamu, kata malaikat tadi. Satu orang. Malaikat pergi pula kepada orang yang kepala botak dan berkudis. Tanya orang tu, kamu ni apa benda hakmu suka kali? Dia kata, saya ni gak kalau boleh nak bagi rambut comel, kulit molek, minyak, tak minyak dah, kulit nak minyak tu rambut comel loteng lah. Sebab ni gak orang hina saya, orang lari dari saya, orang hina saya sebab kepala busuk. Malaikat pegang kepala sapuh itu, lega lalu. Allahu Akbar. Apabila dia tengok cermin, tengok kepala dia comel loteng, kudis tak ada dah, rambut molek gak. Malaikat tanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Agak-agak mu ni gak, mu suka harta yang macam mana? Dia kata, saya ni gak kalau ada orang nak beri, nak minta lembu lah. Macam zaman kita ni lah. Kalau nak bagi subsidi apa? Tanya exco pertanian lah. Nak kambing lembu pawah segala macam tu cerita dia. Hak ni mu kalau orang bagi kambing lembu nak ambil lembu pula. Kalau orang nak bagi dia kata kalau nak bagi natang gak, saya nak lembu lah. Malaikat kata, belakang kemahmu aku bagi lembu. Lembu pun nak beranak sehari 2 lagi. Mu pelihara molek-molek, esok lusa beranak. Barakallahu. Allah Ta'ala memberkati kamu mudah-mudahan dengan lembu itu. Berapa dah? 2. Lepas tu, dia pergi pula kat buta. Pergi buta. Tanya orang buta, mu ni gak, apa benda mu paling suka ke dunia ni? Allah, dia kata, saya gak kalau boleh gak ni minta Allah Ta'ala beri nampak. Saya boleh tengok orang. Ni tak tengok orang, tak nampak orang. Orang pun mari saya tak tahu. Kalau boleh tengok orang, dengar suara ada, dengar. Orang tak tahu macam mana kalau boleh nampak comel. Malaikat sapuh muka dia tu, celak lalu. Dah. Ada doktor macam tu? Ada doktor tu? Ada doktor macam tu. Dia sapu tu, celak tu. Tu lakonan. Tu lakon. Doktor gigi ada. Doktor gigi, nak pulas gigi boleh lah. Tanam gigi boleh tu? Boleh. Tapi tak macam asal lah. Berapa ribu seutih?
500. Oh, murah ha. 500 butir tanam gigi. Gigi 32 butir. 32 butir kali 500, 16,000. Gigi Allah Ta'ala begini free. Tak, gigi Allah Ta'ala bagi free. Tapi kalau tanam 16,000. Orang jaga gigi anda. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaka 'inda kulli salah. Gosok gigi semua. Baik. Cerita apa tadi? Oh, buta. Dia kata kalau boleh tengok orang comel, malaikat sapuh lega lalu. Malaikat tanya dia, mu ni kak kalau agak-agak nak cari pitih nak belum dia. Oh, dia terkambing dah. Kecil kali kambing je. Malaikat berkata dah tu, belakang kemah mu aku bagi seekor kambing. Leh nak beranak esok ah. Oh, nak beranak belaka dah. Mu bela dia, mudah-mudahan insya-Allah berkat kamu. Semoga atas dia kata apa? Dia doa pula. Dia kata barakallahu laka fiha. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah Taala memberkati kamu melalui binatang yang ada ini. Orang Islam gitu doa banyak. Kita cakap terima kasih. Terima kasih. Kita kalau beri jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda. Barakallahu fik. Semoga Allah Taala memberkati kamu. Orang Islam doa macam orang Islam ni jumpa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab macam peng bersin. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Maknanya orang Islam ni habis teh juga. Tak mana kamu? Alhamdulillah kita. Tu cerita tadi tu. Tak habis gini. Lepas tu lama tu apabila lembu yang unta tadi beranak, lembu beranak, kambing beranak, lepas tu beranak pinak banyak. Lama cerita ni bukan sehari dua. Takkan bela kambing hari ni beranak, esok kambing tu lompat beranak mula. Makan masa juga kambing beranak. Jadi nak ceritanya yang unta tadi pun dah banyak, lembu pun banyak, kambing pun banyak. Tiba-tiba malaikat tadi mari mula. Dia pergi jumpa orang yang penyakit sopak. Dia pula sopak. Malaikat tu jadi penyakit sopak pula. Dia pergi jumpa orang yang bekas penyakit sopak tadi, yang dah sihat semua, dia pergi dalam bentuk dia sopak. Dia kata saya ni orang lelaki yang miskin, saya sedang berusaha nak berubat, bekalan habis, perjalanan yang jauh nak cari duit sikit, mintalah tolong sikit kau boleh bagi bantuan. Tengok unta banyak tu. Agak-agak jawab mana? Mana kamu anak-anak kita? Dia kata apa? Dia kata tuan dah sihat, tuan segak, tuan harta banyak. Saya ni miskin, penyakit sopak, orang tak suka saya. Alangkah indahnya kalau saya boleh berubat. Tapi apakan daya, duit tak cukup. Mohon bantuan tuan, minta sikit. Tak duit sikit. Sebab apa? Yang pertama nak sambung perjalanan. Yang kedua bekalan dan perjalanan. Yang ketiga untuk bayar orang baik ubat. Kata tokai unta ni, dia kata minta maaf dah. Amba ni banyak tanggungan. Jadi kalau nak bagi pitih kat murah tak boleh Maka malaikat yang bersopak tadi dia rasa-rasa kenal mu. Kamu dulu macam aku ni kak. Mu dulu sopak macam aku kak. Kamu lupa dah. Mu dulu aku rasa mu sopak macam aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala mu bagi senang. Allah Ta'ala bagi senang mu sombong. Mu gang. Kata orang tu tengok orang Aku ni keturunan aku ni hebat-hebat. Mak bapa aku orang kaya. Harta yang ada ni harta tok nenek aku. Makan tak habis 7 keturun. Tambahan. Tengok. Nampak tak? Dia lupa dah tak cerita lagi. Malaikat tu kata, kalau kamu cakap pelawak, aku pohon kepada Allah, kamu balik asal. Balik asal jadi seorang berpenyakit sopak, unta pun sudah tidak ada. Maka jadi penyakit sopak mula. Unta yang banyak-banyak tu hilang kuyuk. Kemudian
Dia pergi pula kepada orang yang kepala kudis buta tadi. Kepala ada kudis busuk. Dan dia pun, malaikat tadi pun berkepala kudis juga. Pergi. Khabar dia macam tadi lah. Tuan, saya tengok unta tuan, kuda tuan, no. Apa? Apa benda? Lembu tak? Lembu. Lembu tuan banyak, saya mohonlah apa kiranya kalau dapat bantu saya untuk saya berubat ni, busuk kepala ni. Orang tu kata minta maaf. Banyak tanggungan, banyak projek nak buat, tak boleh pergi kamu. Maka dia kata, ish, tuan, saya rasa saya macam kenal tuan. Tuan dulu nyakit macam saya juga tak? Tuan dulu nyakit macam saya, tak ada harta, tak ada apa, tiba-tiba Allah Ta'ala beri kuda ni, kambing, lembu banyak ni. Ke tuan silap orang, tuan tak sedar diri? Dia kata, mau ingat aku ni siapa? Aku ni anak orang kaya, keturunan jutawan. Hak mu kata tu bukan aku, orang lain. Malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon kepadamu ya Allah. Kalau mu cakap pelawak, balik asal. Kepala jahat, comel, rambut sekat gini tu, jadi busuk semula. Tengok-tengok luar khemah, seekor habuk tak ada dalam lembu dia. Nampak? Maka malaikat baru waktu tu nangis tak berlagu dah. Tiada maaf bagimu dah. Malaikat tadi pergi pula kepada hak buta. Malaikat pergi buta, pakai tongkat. Pergi khabar dia, tuan, saya ni orang miskin. Sedang berusaha untuk berubat mata. Jalan rata, habis modal. Habis duit untuk belanja. Apa kata tuan kalau tuan tolong bantu saya? Supaya mudah-mudahan dengan bantuan tuan saya boleh nampak semula. Kata orang ni, mu buta. Aku dulu buta macam mu. Ni. Aku dulu buta macam mu lah. Tiba-tiba aku Allah Ta'ala beri ada seorang manusia datang berubat aku, lega. Dan dia bagi bantu aku bela kambing. Dah kalau ni pula mu buta, mu nak ambil kambing berubat, ambil lah. Banyak mana mu nak ambil lah. Nak ambil belakang pun ambil lah. Janji mu boleh berubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kamu. Lepas tu malaikat kata apa? Malaikat pun sah. Jadi orang molek. Aku ni bukan nyakit, bukan buta. Akulah yang jumpa mu dulu. Yang jumpa mu yang bagi kambing tu aku lah. Aku ni malaikat. Nak test tengok. Mu selamat. Maknanya mata mu celak, harta mu kekal. Kawan mu dua orang tu balik asal. Hak pertama sopak, balik sopak. Seekor habuk pun tak ada lagi unta dia. Yang kedua, kepala botak, kepala kudis, seekor habuk pun tak ada lembu dia. Mu oleh kerana mu tak lupa daratan, mu ingat kepada Allah, mu yakin kepada Allah, maka mu dikekalkan dengan keadaan tidak buta dan harta yang sedia ada. Ni anak-anak, nak sebut bagaimana Allah Ta'ala uji manusia macam-macam. Allah Ta'ala uji manusia macam-macam. Dia bagi sakit, dia bagi lega, dia bagi senang, dia bagi kaya. Dia nak uji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala akan uji manusia. Walaupun wa basyiris sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi cerita tadi yang dimaklumkan oleh Rasulullah SAW merupakan maklumat cerita zaman dulu, orang yang tak lupa daratan dan orang yang lupa daratan. Orang yang tak lupa daratan, Allah Ta'ala kekalkan dia. Orang yang lupa daratan, Allah Ta'ala rampas balik. Sebab tu kita kadang-kadang manusia ni, dia hidup susah derita sengsara. Sekali jadi kaya, ada kuasa, lupa segala-galanya. Ini satu hal juga. Satu hal. Maknanya cerita ni nak menggambarkan kepada kita bahawa susah senang, sakit sehat, kaya miskin itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh beri dengan serta-merta dan Allah Taala boleh tarik dengan serta-merta. Jadi oleh kerana itu kita harap anak-anak kita ini, anak-anak kita yang anak-anak santri kita, orang pondok ini mudah-mudahan ambil iktibar dan bercerita itu supaya kita boleh makin hari kita makin dapat ilmu, kita belajar ilmu banyak-banyak dan kita jadikan diri kita sebagai orang yang beramal dengan ilmu dan kita cuba sebarkan ilmu itu supaya orang ramai akan dapat memahami ilmu
dan mereka dapat beramal serta kita cuba memperingatkan diri kita supaya jangan lupa terhadap segala yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, kerana ianya akan mendatangkan kecelakaan apabila kita lupa. Sebab itu tadi 2, 1. 2 lupa daratan, habis. 1 tak lupa daratan, kekal abadi. Yang tadi 3/3. 3 juruh selamat belaka. Hak ni 2 tak selamat, 1 selamat. Kena jadi gitu. Pukul apa dah? Boleh lagi? Satu lagi cerita. Tak lagi cerita ni. Nak cerita ni. Hak ni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulun min rajulin aqara. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW katanya, sabdanya, Nabi cerita, ada seorang manusia dia beli tanah. Tiba-tiba dalam tanah dia ada emas. Kau nak gamak. Beli tanah dapat emas. Lalu dia panggil tuan asal. Dia kata, emas ni hakmu, aku beli tanah bukan beli emas. Tuan asal kata, dah aku jual hakmu lah. Apa yang ada hakmu lah. Balah tak embuh. Orang yang jual tanah tak embuh, orang yang beli tanah tak embuh emas. Sebab apa? Mu kata ni kata mu kalau kita gak mana gamak kita len ni. Hak tak beli pun mengaku beli. Tak. Yang sedap lagi, mentang-mentang dia ada kuasa, ada surat pun dia rampas mula. Misalnya. Ni jurus belaka. Tukang beli kata, aku beli tanah, bukan beli emas, maka emas hak kamu. Tukang jual kata, aku jual tanah, apa yang ada dalamnya hak kamu. Akhir-akhirnya, fatahakama ila rajulin. Lalu akhirnya pergi jumpa seorang, Tok Hakim. Tok Hakim tanya, kau nak gamak? Tok Hakim pun jurus juga. Kalau Tok Hakim tak jurus, kata, bagi aku lah. Tok Hakim jurus. Tok Hakim kata, mu ada anak tak? Kata kawan tu, hamba ada anak lelaki, kawan tu ada anak perempuan. Dia kata, mu ada anak lelaki, mu ada anak perempuan, mu suruh nikah anak lelaki dan perempuan mu. Lepas tu, emas tu bagi kat orang baru lah. Dah, mu tak embuh, bagi kat anak. Hak ni anakmu, hak ni nantumu. Hak ni anakmu, hak ni nantumu. Ini bersalah. Nampak? Maknanya, jurusnya orang dulu, harta orang dia tak mau ambil, orang len ni kak. Orang len ni, mana kamu? Bukan kita lah. Orang len ni, bukan hak dia ngaku hak dia. Hak orang pun ngaku hak dia. Boleh rampas lagi. Sebab tu ada tanah rampas, ada tanah yang dirampas tu tanah. Ni hak ni, ya Allah, beli tanah ada emas pun tak balah. Ini nak cerita bagaimana kehidupan manusia apabila ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh selamat. Kalau tak ikut syariat, habis belaka. Tak ikut syariat, rosak dunia. Cakap tu cukuplah. Tak, garik-garik ni habis dah aku garik ni. Kita kira cukup dekat tu, lepas nak jangan ceramah pula. Ke mana? Jadi pengusi cukup dekat tu, kau pengusi nak ngulas pula. Kita bagi pengusi pula ngulas. Mudah-mudahan berapa cerita tadi tau? 4 cerita. Berapa adik? Cerita berapa cerita? 4, 5. Balik cerita mula. Balik cerita, balik semula cerita kat mak ayah pula cerita ni. Bagaimana hebatnya orang dulu. Ni bukan cerita dongeng, bukan penglipur lara. Ini cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil iktibar daripadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.